13 Mei 1969 merupakan sejarah hitam negara Malaysia, iaitu rusuhan kaum. Rusuhan kaum yang berlaku pada tarikh tersebut merupakan kemuncak kepada masalah perpaduan di Malaysia. Peristiwa ini berkait rapat dengan pilihan raya umum 1969. Semasa kempen pilihan raya dijalankan, calon-calon pilihan raya dan ahli politik terutamanya dari parti pembangkang telah membangkitkan soal-soal sensitif berkaitan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu sebagai bumi putera dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Hal ini menyebabkan semangat perkauman antara kaum semakin menebal. Parti Perikatan UMNO MCA MIC telah mengalami kekalahan yang teruk dalam pilihan raya 1969. Punca berlakunya peristiwa hitam ini adalah perarakan kemenangan pihak pembangkang. Penyokong-penyokong parti gerakan telah mengutuk dan menghina orang-orang Melayu semasa mengadakan perarakan sekitar Kuala Lumpur. Ada yang mencaci dan meludah dari atas lori ke arah orang Melayu di tepi-tepi jalan. Pada pagi 13 Mei 1969, UMNO telah mengadakan perarakan balas yang mengakibatkan terjadinya peristiwa ini. Orang Melayu berkumpul dengan berbekalkan pedang dan parang panjang dan berlakunya kejadian pembunuhan orang Melayu di setapak. Antara kejadian yang berlaku ialah pembunuhan, dipancung dan dibunuh. Rusuhan besar-besaran berlaku antara orang Melayu dan Cina. Pasukan FRU telah dikeluarkan dari Kampung Baru dan askar dari Regimen Ranger telah mengambil alih. Malangnya, pasukan ini yang terdiri daripada Melayu, Iban, Cina, India dan lain-lain turut menembak orang Melayu dan menyebabkan orang Melayu semakin marah. Akhirnya, Regimen Ranger digantikan dengan askar Melayu. Beberapa bangunan rumah kedai dibakar di sekitar Kampung Baru dan Jalan Tuanku Abdul Rahman. Pemuda-pemuda Cina dari Kongsi Gelap telah bertindak mengepung panggung Odeon di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Ramai penonton Melayu yang mati di panggung tersebut. Di sini saya ingin menerangkan beberapa pengajaran yang dapat diambil oleh masyarakat dalam memelihara perpaduan, iaitu pengajaran tentang kehilangan harta dan kehilangan nyawa. Peristiwa 13 Mei 1969 ini sebenarnya tidak mendatangkan sebarang faedah kepada berlakunya perpecahan dan perbalahan kaum, iaitu terutama kaum Melayu dan kaum Cina, yang mengakibatkan kerosakan harta benda yang besar. Malahan yang paling menyayat hati adalah nyawa pula yang menjadi taruhan. Kejadian seperti ini meninggalkan kesan dan besar kepada masyarakat, iaitu kesan pahit dan getir. Oleh itu, masyarakat pada masa kini sedar bahawa perbalahan antara kaum hanya mendatangkan mudarat dan tidak membawa sebarang faedah yang bermanfaat untuk ekonomi, sosial maupun keluarga. Sekadar itu sahaja. Di sini saya ingin menerangkan pengajaran kepada masyarakat kini dalam memelihara perpaduan dalam negara. Peristiwa 13 Mei 1969 ini menguntungkan kepada musuh-musuh negara yang sentiasa mengambil kesempatan dan peluang untuk memecah belahkan rakyat dan ingin menakluk Malaysia sebagai taklukan dan jajahan negaranya. Pengajaran yang perlu diteladani daripada peristiwa ini ialah keadaan negara yang menjadi tidak aman, huru-hara dan rakyat yang berbilang kaum berpecah belah akibat daripada rasa tidak berpuas hati dengan isu-isu yang sensitif, terutama isu perkauman antara kaum. Selain itu, segala aktiviti masyarakat juga terjejas. Kesimpulannya, amat penting bagi kita semua mengekalkan perpaduan agar negara kita tidak dijajah dan ditadbir oleh musuh-musuh, kerana keamanan yang kita kecapi sekarang ini tidak seharusnya disia-siakan. Sekian. Pengajaran yang saya dapat simpulkan dalam tragedi 13 Mei 1969 ini ialah rakyat Malaysia mestilah menanamkan sikap hormat menghormati, bertoleransi dan bertolak ansur di antara satu sama lain, serta menjauhi sikap-sikap yang keji seperti berdengki dan berdiri hati di antara kaum. Dengan terdapat pelbagai jenis kaum, agama dan budaya di Malaysia, maka peristiwa 13 Mei 1999 ini tidak mustahil akan terjadi kembali kerana jika isu-isu sensitif dibangkitkan kembali seperti
hak-hak istimewa kaum Melayu yang sepatutnya merupakan penduduk asal negara ini. Oleh itu, bangsa-bangsa lain yang menetap di negara ini perlulah menghormati hak-hak istimewa kaum Melayu dan mewujudkan suasana harmoni di kalangan masyarakat. Di sini, saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang pengajaran lain yang kita perolehi daripada peristiwa 13 Mei 1969. Selepas berlakunya peristiwa tersebut, pihak kerajaan terpaksa melaksanakan perintah berkurung. Hal ini disebabkan oleh kekacauan dan pecah belah antara kaum lain. Hal ini juga bertujuan untuk mengekalkan keselamatan rakyat dan mengembalikan kestabilan negara pada ketika itu. Secara tidak langsung telah membawa kesan buruk kepada masyarakat dan juga negara kerana ianya menyekat aktiviti bebas yang dilakukan oleh rakyat seperti menjalankan perniagaan dan susah untuk berinteraksi dan susah untuk berhubungan dengan kaum lain. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab haruslah memainkan peranan masing-masing dalam menjaga keharmonian negara seperti mengelakkan diri daripada melakukan kegiatan yang berunsurkan keganasan dan boleh menimbulkan konflik dan kekacauan antara kaum. Oleh itu, marilah kita sama-sama berganding bahu untuk menjaga keharmonian negara agar negara kita sentiasa aman dan Pengajaran yang saya perolehi daripada peristiwa hitam 13 Mei 1969 ialah kita mestilah menerima kekalahan dan kemenangan dengan bersederhana. Tindakan provokasi daripada satu pihak yang lain hanya akan mengundang pelbagai lagi tindakan yang tidak diingini. Oleh itu, tidak kira sama ada kita kalah atau menang, konsep kesederhanaan perlulah dititik beratkan. Jika difikir dengan otak yang waras, tentu ada lebih banyak lagi cara untuk menyelesaikan permasalahan dan dapat memelihara perpaduan antara kaum.